Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung tajuk yang minggu lepas, iaitu pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Tajuk ini pun sebenarnya memang agak berat. Tajuk ini sebenarnya ditujukan kepada kamu sendirilah, tentang kehidupan kamu, tentang tingkah laku kamu apabila sudah meningkat remaja. Kita tengok pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Standard pembelajaran. Yang pertama ialah memahami pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Yang kedua ialah mengaplikasikan kemahiran menangani pengaruh negatif multimedia terhadap tingkah laku seksual berisiko. Yang ketiga ialah menganalisis. Yang keempat ialah menjana idea cara menangani tingkah laku seksual berisiko dan kepentingan penahanan diri daripada seks. Media massa memainkan peranan penting dalam dunia hari ini. Media massa merujuk kepada pelbagai teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi, yang kadang-kadang tu dikenali sebagai multimedia. Murid mudah terpengaruh dengan kecanggihan multimedia, namun murid haruslah menggunakan multimedia dengan cara yang bijak dan berhemah. Namakan jenis-jenis multimedia yang anda tahu. Jenis-jenis multimedia ni ialah yang kita guna sekarang lah, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, apalagi TikTok, permainan-permainan yang popular sekarang, PUBG, Mobile Legends, COD Mobile, itu semua adalah termasuk dalam multimedia lah. Yang sekarang ni, yang memang semua orang akan melalui fasa-fasa macam ni, termasuk diri kamu. Baik. Buletin mingguan khas murid. Pengaruh negatif multimedia ni adalah pengaruh negatif lah berkenaan multimedia ni. Pengaruh negatif ni maksudnya ialah pengaruh benda-benda yang tak elok lah. Kesan negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko mempengaruhi minda dan akhlak remaja, terutama yang menampilkan pelakuan seks bebas. Informasi seksual daripada media cetak dan media elektronik membawa pengaruh yang negatif kepada tingkah laku seksual. Bahan pornografi daripada majalah, VCD, DVD. Saya tak tahulah. Zaman kamu ni mungkin kamu tak kenal kot VCD, DVD ni. Sebab zaman VCD, DVD ni sebenarnya zaman dululah. Zaman sekarang, zaman kamu ni semuanya dah digital. Dah tak ada lah benda-benda macam cakra-craft lah, macam CD, VCD dah tak ada lah. Dan telefon pintar boleh mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku remaja. Ini semua adalah benda-benda yang akan memberi kesan negatif lah kepada kamu. Daripada media cetak. Media cetak ni macam buku lah, buku majalah yang tak elok tu. Kalau zaman sekarang ni kamu boleh jumpa dalam bentuk PDF di internet. Itu pun semua adalah membawa pengaruh negatif kepada kamulah. Seorang perempuan yang hamil tanpa berkahwin telah melakukan perkara yang menyimpang daripada norma hidup dan agama. Perubahan fizikal yang berlaku semasa mengandung menyebabkan dia berasa malu. Dia akan menghadapi tekanan daripada keluarga, rakan dan masyarakat. Perkara ini akan mengganggu pemikiran dan emosinya. Keadaan ini mungkin menyebabkan dia bertindak melulu sehingga memudaratkan dirinya sendiri, seperti menggugurkan kandungan, lari dari rumah atau membunuh diri. Sebahagian besar kes pembuangan bayi ni berpunca daripada kehamilan sebelum nikah. Benda-benda ni kamu kena hati-hati ya. Memang sangat bahayalah. Bila kamu dah meningkat remaja ni, kamu kena pandai lah mengelak benda-benda macam ni.
Okay, Ustaz yakin kamu sebagai pelajar tahfiz ni, pelajar agama ni, kamu mungkin tahulah hukum halal haram apa benda ni, kamu kena elak lah. Yang sedaya upaya kena elak, sebab zaman sekarang ni memang kamu semua memang terdedah dengan benda-benda sosial ni, memang cepat sangat terdedah. Ya maklumlah, telefon di tangan, laptop di tangan, semua benda tu kamu boleh mengakses dengan mudah tanpa pengetahuan, tanpa kawalan daripada ibu bapa kamu. Okay, benda-benda macam ni kamu kena berhati-hatilah. Okay, baik, sekejap lah. Okey, benda ni Ustaz rasa kamu boleh baca sendirilah dalam buku teks Pengaruh Negatif Multimedia. Okey. Okey, aktiviti mencari maklumat, baca petikan di atas dan analisis kesan negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko dan bincangkan dalam kumpulan. Okey, tak apa. Aktiviti ni memang kita tak buat lah, tapi kalau di sekolah mungkin kita akan buat. Tak apa, kita tengok glosari AIDS. Apa tu AIDS? Penyakit AIDS ni apa dia? Penyakit ni lah, penyakit yang berkaitan dengan seks bebas. Benda ni sangat tidak sesuai lah untuk kamu di peringkat sekolah. Okey, apa kita tengok tu? Apa tu? Sifilis. Sifilis ialah penyakit kelamin disebabkan oleh jangkitan bakteria. Apabila orang melakukan seks di luar nikah ni, sebenarnya dia mudah terdedah dengan sejenis penyakit, iaitu sifilis, penyakit kelamin. Dia sangat bahayalah, tak elok. Okey, assertive, apa ni bawah ni? Assertive verbal. Okey, assertive verbal ni ialah menolak sesuatu ajakan dengan kata-kata berhemah. Okey, asertif bukan verbal ialah menolak sesuatu ajakan menggunakan perlakuan atau isyarat dengan berhemah. Sekejap. Okey, kita sambung. Okey, tengok muka surat sebelah. Bijak bertindak, jauhi terjebak. Okey, fahami dan tangani situasi yang menjurus kepada tingkah laku berisiko dengan bijak. Okey, kamu kena bijak bertindak, kamu kena bijak bertindak lah jika kamu berada di situasi yang akan disebutkan di bawah ini. Kamu kena bijak bertindak dan jauhi daripada terjebak. Okey, kita tengok situasi 1. Syazwan memujuk Aliyah berjumpa di tempat yang sunyi berdua-duaan. Apakah tindakan yang perlu Aliyah lakukan? Okey, apabila ada seorang budak lelaki mengajak kamu, ni budak perempuan, berjumpa di tempat yang sunyi berdua-duaan di belakang sekolah ke belakang dewan ke apa ke, macam mana tindakan kamu? Kamu mestilah menolak lah. Tak boleh, mana boleh berjumpa dengan lelaki yang bukan mahram di tempat sunyi. Kamu kena menolak dengan setegas-tegasnya. Okay, yang kedua, situasi kedua. Semasa berkunjung ke rumah jiran, jiran anda sedang melihat-lihat majalah lucah. Jiran mengajak anda sama-sama untuk melihat majalah tersebut. Apakah tindakan anda? Macam mana tindakan kita? Kita pergi rumah kawan, rumah jiran. Tengok dia tengok majalah yang tak elok. Lepas tu dia ajak kita pula tengok. Apa tindakan yang kita nak kena buat? Kita cuba cakap elok-elok dengan baik dengan dia. Okay, saya tak perlulah tengok benda-benda macam ni. Kita ni orang Islam, kita ada halal haram. Cakap elok lah, tak perlulah bergaduh. Benda-benda ni boleh bincang kan, tak boleh tak payah bergaduh. Okey, situasi ketiga.
semasa raja sedang melayari internet untuk mencari bahan bagi menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru. Secara tiba-tiba terpapar gambar-gambar tak elok. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh raja? Kamu pergi sisi, kamu cari bahan nak buat kerja. Tengok-tengok kamu terjumpa gambar-gambar tak elok. Kamu nak buat apa? Kamu fikirlah sendiri. Boleh fikirlah kot. Okey, di bawah tu apa dia? Lakonkan situasi tingkah laku sesuai berisiko. Tunjukkan aksi ajakan laku sesuai. Gunakan kemahiran asertif secara verbal atau bukan verbal. Okey. Okey, seterusnya ialah sebarkan maklumat dan perangi tingkah laku seksual berisiko. Okey. Lydia telah berkenalan dengan seorang lelaki melalui media sosial. Lelaki tersebut meminta untuk bertemu dan berkenalan dengan lebih mesra, tetapi ditolak oleh Lydia. Namun, lelaki itu mendesaknya berkali-kali. Lydia berasa keliru dan bertemu dengan Cikgu Arifah, kaunselor sekolah, untuk meminta nasihat. Berikut adalah maklumat berkaitan risiko seks sebelum nikah yang diperolehi olehnya. Okey, situasi sekarang ni ialah Lydia ni dia dah berkenalan dengan seorang lelaki melalui media sosial lah, mungkin melalui Instagram ke Facebook ke apa ke. Lelaki tu dia nak bertemu dan berkenalan dengan Lydia lah. Tapi Lydia ni dia tolak. Okey, baguslah dia tolak. Namun lelaki tu dia mendesak berkali-kali. Lydia pun dia berasa keliru lah. Lepas tu dia pergi bertemu dengan cikgu kaunselor dia untuk meminta nasihat. Okey. Di bawah ni ialah risiko seks sebelum nikah. Yang pertama ialah seks rambang. Okey, pelakuan seks kerap bertukar pasangan ni penyebab jangkitan seksual. Okey, ini sangat tak elok lah, sangat bahaya. Okey. Okey, menggugurkan. Ni adalah risiko risiko seks sebelum nikah ni. Yang kedua ialah risiko dia ialah menggugurkan kandungan lah. Sebab dia malu. Dia tak kahwin lagi, dia dah budak sekolah. Tengok-tengok dia mengandung, mesti dia malu. Okey, dia cuba menggugurkan kandungan tu. Ini boleh menjejaskan kesihatan bayi dan diri sendiri. Okey, risiko yang ketiga ialah anak tidak sah taraf. Maksudnya tidak diterima lah, tidak diterima keluarga dan masyarakat. Lepas tu dia berasa rendah diri lah. Okey, yang keempat ialah bercanggah dengan agama dan norma masyarakat. Perbuatan yang keji dan hina pada pandangan masyarakat. Ya betul. Dia bercanggah dengan agama kita lah dan masyarakat. Perbuatan ni memang perbuatan yang keji lah dan sangat hina pada pandangan masyarakat. Masyarakat ni maksudnya pandangan jiran-jiran kamu. Nanti kalau jiran-jiran dah tahu macam mana, mestilah mak ayah kamu malu. Macam itulah maksud dia. Okey, risiko seterusnya ialah dia akan menyebabkan kemerosotan pelajaran. Maksudnya dia akan hilang tumpuan lah pada pelajaran tu. Dan dia mungkin gagal dalam peperiksaan. Okey, risiko seterusnya ialah dia akan hamil sebelum nikah. Okey, individu tu dia belum bersedia lagi untuk memikul tanggungjawab. Ini antara risiko dia lah. Okey, seterusnya ialah mencemarkan maruah keluarga. Dipandang serong oleh masyarakat. Semestinya lah. Dia akan mencemarkan maruah keluarga lah. Mak ayah kamu akan malu, adik-adik kamu. Nanti jiran-jiran sebelah akan bercakap yang bukan-bukan. Dan dipandang serong lah oleh jiran-jiran masyarakat setempat yang dekat dengan rumah kamu tu. Dan yang terakhir ialah mencemarkan maruah diri.
akan dicemuh dan disingkir masyarakat. Okey. Seterusnya apa? Okey. Seterusnya okey, yang ni tak ada apa, ini cuma aktiviti sahaja, aktiviti. Okey, kita tengok situasi yang seterusnya ialah tajuk dia, maafkan kami. Aina dan adiknya Irfan sering leka melayari dan bermain permainan internet. Okey, perbuatan ini telah menyebabkan mereka sering gagal menyiapkan kerja sekolah dan pelajaran mereka semakin merosot. Pada satu hari ketika mereka sedang leka melayari internet, tiba-tiba terpampar gambar pornografi pada skrin komputer. Mereka tergamam dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kejadian ini telah disedari oleh ibu bapa mereka. Okey, ayah dia kata, Aina, Irfan, apa yang kamu cuba tengok tu? Aina pun jawab, maafkan kami ayah, ibu, kami tidak sengaja, gambar itu tiba-tiba muncul. Ayah dia kata, mulai hari ini ayah akan pantau penggunaan internet yang kamu layari. Okey, mak dia lah kata, ibu pula akan buat jadual aktiviti yang bermanfaat untuk kamu berdua supaya kamu berdua lebih bertanggungjawab. Okey, apakah yang akan berlaku seterusnya? Bincangkan. Mengapakah mereka dimarahi? Bincangkan cara menangani tingkah laku seksual berisiko dan penahanan diri daripada seks. Okey, latihan pengukuhan. Bina papan cerita persembahan menggunakan aplikasi multimedia sempena kempen sebarkan maklumat dan perangi tingkah laku seksual berisiko. Yang ni tak apalah, tak perlu buatlah. Ini kita cuma just tengok sahaja. Okey, ini ialah untuk tajuk minggu depan, iaitu penyalahgunaan bahan, pengaruh rokok, alkohol dan dadah. Ini untuk tajuk ni untuk minggu depan lah.